Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang yang saleh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sedar atau tidak, kita sebenarnya sedang bertabarruk dengan asar peninggalan Nabi SAW yang original. Hak ni original, hadis Nabi SAW. Kerana peninggalan Nabi bukan kopiah, bukan serban, bukan kasut. Peninggalan Nabi SAW bukanlah rambut, bukanlah kuku, bukanlah anggota-anggota badan dan perkara-perkara kebendaan. Kerana Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Islam yang menyelisihi ajaran Yahudi dan Nasrani yang telah terzahir pada ajaran sebelumnya. Yahudi dan Nasrani menjadi binasa kerana sikap ghulu, kerana sikap melampau dan kerana kejahilan mereka terhadap sunnah-sunnah Nabi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Al-Imam Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah telah meninggalkan kepada kita khazanah yang berharga, himpunan hadis-hadis Nabi SAW. Maka sesiapa yang ada kitab Riyadhus Salihin ini boleh usung dan baca di mana-mana. Cukup baginya hadis Nabi, cukup baginya sunnah Nabi untuk beramal. Kerana yang sahih itu sudah memenatkan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabud Da'awat, Kitabud Da'awat ni kitab bab doa-doa yang sahih dari Nabi. Ada banyak doa-doa yang sahih, tak terlarat nak amal semua. Maka hanyalah orang-orang yang jahil akan beramal dengan sesuatu yang tidak sabit dari Nabi, sehingga kan para salaf menyebut, kalau kamu hendak menggaru kepala kamu dan kalau kamu mampu mencari dalil, maka buatlah. Kalau nak garu kepala pun, kalau ada riwayat, maka garulah dengan mencari riwayat. Menunjukkan betapa ihtimam para ulama salaf, ulama-ulama hadis terhadap orang-orang yang berdusta terhadap Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk pada hadis dalam muka surat 175, hadis daripada Ummul Mukminin Ummul Hakim Zainab binti Jahsy, hadis yang ke-189. Sebelum kita masuk pada hadis ni, masih lagi dalam bab amal ma'ruf nahi mungkar. Saya suka sekali menyebut kepada tuan-tuan bahawa Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam yang mengajak umatnya berfikiran kreatif, Islam yang mengajak umatnya memiliki pemikiran kritis, Islam yang mengajak umatnya berfikiran terbuka. Ini Islam yang diajak oleh baginda SAW kepada umatnya. Maka sebab itu Nabi SAW dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, baginda SAW mengizinkan para sahabat bertanya kepada baginda, dan baginda menjawab persoalan para sahabat dan menjelaskan kepada mereka pelbagai kemusykilan. Maka Islam bukanlah ajaran yang mengajak orang ramai taklid buta. Islam bukan ajaran yang mengajak orang ramai untuk percaya buta-buta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita akan jumpa banyak nasihat, banyak pesanan dari Nabi tentang bahayanya taklid dan ikut buta. Kerana telah binasa Yahudi dan Nasrani dengan sebab yang demikian. Kerana telah menjadi hancur agama Kristian dan agama Yahudi
rosak agama mereka kerana sikap fanatik mereka kepada orang-orang saleh di kalangan mereka. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam Islam Nabi sebagai Rasul ditegur oleh para sahabat, ditanya oleh para sahabat, disoal oleh para sahabat apabila mereka mendapati perbuatan Nabi SAW mencurigakan. Sedangkan baginda adalah Nabi. Dalam sabit dalam riwayat Nabi SAW solat zuhur 3 rakaat. Nabi solat zuhur 3 rakaat, atau dalam riwayat disebut solat asar. Nabi solat 3 rakaat. Maka para sahabat memandang satu sama lain, sehingga ada yang berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anazalat wahyi? Turunkah wahyu pada engkau?" Nabi kata, "Tidaklah." Maka sahabat-sahabat pun kemudian berkata, "Ya Rasulullah, engkau solat 3 rakaat." Maka Nabi SAW berkata, "Wallahi la, aku solat 4 cukup." Maka para sahabat kemudian beramai-ramai berkata, "Ya Rasulullah, tidak, engkau solat 3 rakaat, tak cukup satu." Faqama Rasulullah SAW, maka Nabi pun bangkit. Nabi bertakbir, menambah 1 rakaat dan memberi salam. Maka Nabi SAW kemudian memberitahu para sahabat bahawa baginda terlupa. Maka ini adalah isyarat menunjukkan bahawa kepada kita Nabi SAW mengizinkan para sahabat menegur baginda. Bahkan Nabi menerima nasihat walau dari Yahudi. Satu orang lelaki Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad telah syirik." Tuan-tuan, Yahudi macam cakap kat Nabi, orang Islam syirik. Nabi kata, "Mana mungkin orang Islam syirik?" Kata Yahudi tadi, "Betul. Sesungguhnya sahabat-sahabat engkau," yakni sahabat Nabi Muhammad, bila mereka bersumpah, mereka kata, "Wabil Ka'bah," demi Ka'bah. Wabil Ka'bah. Maka Nabi SAW kemudian menerima teguran dari Yahudi tadi dan menegur para sahabat dan berkata kepada mereka, "Kalau kamu bersumpah, jangan bersumpah wabil Ka'bah, tetapi sebutlah wabi Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah." Rabbul Ka'bah, Tuhan Ka'bah, bukan wabil Ka'bah, bukan dengan Ka'bah. Maka Nabi SAW menerima nasihat atau teguran dari Yahudi. Begitu juga dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, datang satu wanita Yahudi yang sudah tua, ajuzah, wanita perempuan tua, mai jumpa Aisyah. Manakala rumah Nabi SAW sebagai pemimpin Madinah kerap kali didatangi oleh seluruh masyarakat Madinah tanpa mengira bangsa, jantina dan mengira agama. Orang Yahudi datang rumah Nabi, orang Najran datang rumah Nabi, orang Kristian datang rumah Nabi, semua datang rumah Nabi. Maka ada wanita-wanita Yahudi datang ke rumah Aisyah. Dalam riwayat disebut 2 orang. Dalam riwayat ada yang kata seorang, ada yang kata 2 orang. Datang ke rumah Nabi SAW dan berbual dengan Aisyah. Maka kata Yahudi perempuan yang tua tadi kepada Aisyah, "Sesungguhnya orang-orang yang berada di dalam kubur disiksa atas kesalahan mereka." Maka Aisyah tidak menerima dakwaan tersebut kerana ia datang dari Yahudi. Tetapi apabila Nabi SAW pulang dan Aisyah mengadu kepada Nabi SAW akan berita yang disampaikan oleh wanita Yahudi tadi, bahawa sesungguhnya kata mereka orang-orang yang berada di dalam kubur disiksa atas kesalahan mereka. Maka Nabi SAW, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, penghulu para nabi, membenarkan apa yang disebut oleh wanita-wanita Yahudi tadi. Maka inilah Islam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita mengiktiraf kebenaran walau dari siapa ia datang, walau dari Yahudi yang dibenci. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu ajaran Islam tidak mengajak kita kepada ta'assub dan fanatik. Nabi SAW tidak mempromosikan budaya murid di kalangan para sahabat. Tetapi Nabi SAW mendidik umat Islam pada zaman baginda dengan budaya suhbah, persahabatan, budaya ukhuwah, persaudaraan.
Itulah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ini hadis yang menarik pada pagi ini. Hadis yang ke-6, as-sadis. Qala Imam An-Nawawi, berkata pengarang Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, an ummil mu'minin, dari ibu orang yang beriman, Ummul Hakim, Ummu Hakam. Ummu Hakim ni adalah merupakan kuniyah. Orang Arab ni mereka ada asma' wal kuna'. Al-asma' wal kuna' bermaksud nama-nama dan gelaran. Orang Arab ni mereka ada gelaran kuniyah, Abu Fulan wa Ummu Fulan. Maka kuniyah bagi Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha ialah Ummul Hakam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad daripada Imam Malik bin Ismail. Qala haddatsana Malik bin Ismail. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari yang mengeluarkan hadis ini dengan sanadnya. Qala haddatsana Malik bin Ismail. Qala haddatsana Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, Imamul Makkah, annahu sami'a Zuhri, Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, an Urwah bin Az-Zubair, an Zainab binti Ummi Salamah, an Ummi Habibah, an Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat menarik, khususnya bagi orang-orang perempuan. Bagi wanita-wanita muslimah boleh mengambil hadis ini sebagai hadis yang menjadi pedoman dalam menuntut ilmu. Kita melihat bahawa perawi hadis ini adalah wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Ismail, daripada Imam Sufyan bin Uyainah, daripada Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Zainab binti Ummi Salamah. Perawi-perawinya ada 4 orang perempuan dalam hadis ini. Jarang kita jumpa hadis Nabi perawi ramai perempuan. Ini antara contoh hadis yang perawinya ramai wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair, tabi'in, anak kepada Abdullah bin Zubair. Urwah bukan anak, adik kepada Abdullah bin Zubair. Urwah bin Az-Zubair anak kepada Zubair bin Awam dan ibunya Asma binti Abi Bakar. Dia adik kepada Abdullah bin Zubair. Kata Urwah bin Az-Zubair, an Zainab binti Ummi Salamah, dari Zainab binti Ummi Salamah, dia melihat Nabi SAW. An Ummi Habibah, dari Ummi Habibah, Zainab binti Ummi Salamah mendengar hadis ini daripada Ummi Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan. Dan Ramlah binti Abi Sufyan mendengar hadis ini daripada Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anhu adalah merupakan salah seorang daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sepupu Nabi. Zainab binti Jahsy, beliau berasal daripada kabilah Bani Asad. Dia daripada kabilah Bani Asad. Dia anak perempuan kepada mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak saudara kepada mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari belah mak, sepupu belah mak. Sebelum dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah bernikah dengan Zaid bin Harisah. Kemudian mereka bercerai. Dan Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun ke-6 Hijrah. Disebut oleh ahli sejarah, Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy ini pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi kahwin pada bulan Zulkaidah. Nabi kahwin pada bulan Zulkaidah pada tahun ke-6 Hijrah.
Dan Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha disebut oleh para ulama meninggal pada tahun 21 Hijrah atau 20 Hijrah, iaitu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal dunia pada tahun 21 atau 20 Hijrah, 20 atau 21 Hijrah, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Zainab binti Jahsy meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam daqala 'alaiha fazi'an. Kata Zainab binti Jahsy, Nabi sallallahu alaihi wasallam daqala 'alaiha fazi'an. Nabi masuk kepada beliau dalam keadaan terkejut, fazi'an. Ada para ulama menyebut dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dan terjaga, istaiqadha, terjaga dari tidur dalam keadaan terkejut. Ada dua lah, ada dua riwayat. Bagaimana boleh jadi dua riwayat? Sebab kadang-kadang cerita tu keadaan situasi yang digambarkan itu boleh jadi serupa atau boleh jadi gambaran tentang keadaan itu masing-masing interpretation tak sama. Interpretation tak sama. Ada yang kata Nabi bangkit dari tidur dalam satu riwayat lagi kata Nabi datang ke rumah dia dalam keadaan terkejut. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya boleh berlaku serentak, tak ada masalah. Nabi mai rumah dia, Nabi tidur dan terjaga dalam keadaan terkejut, boleh jadi. Baik. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daqala 'alaiha fazi'an. Nabi masuk kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu ta'ala anha fazi'an. Fazi'an ni terkejut dalam keadaan takut. Orang kata fazi'. Fazi' ni maknanya terperanjat. Terjemahan yang tepat ialah terperanjat. Yaqulu, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menuturkan, menyebut, melafazkan kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi menyebut la ilaha illallah. Maka inilah lafaz yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila terkejut, la ilaha illallah. Maka inilah lafaz yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila terkejut, iaitu lafaz tauhid. Lafaz inilah yang memudayakan, yang membumikan, yang menjadi asas dan tunjang kepada perjuangan dan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u, seseorang individu, disebut oleh para ulama, seseorang itu dia dikenal dengan apa yang dia buat. Seseorang itu dia melazimi dengan apa yang dia lazim. Wa mata alaihi, dan dia akan mati atas apa yang dia lazim. Maka orang yang hidupnya atas tauhid akan mati atas tauhid. Man asha ala syai'in mata alaihi, kata para ulama dalam riwayat daripada salaf. Man asha ala syai'in, sesiapa yang hidup atas satu perkara, mata alaihi, maka dia akan mati atas perkara yang dia hidup tersebut. Maka sebab itu Imam Abi Zur'ah, seorang ulama hadis yang masyhur, apabila dia hidup atas hadis, mempertahankan hadis, meriwayatkan hadis, maka di saat-saat akhir hayat dia, bila orang mai ziarah dia, Imam Abi Hatim dan lain-lain mai ziarah dia, maka mereka semua duk nampak dia duk terbaring dalam keadaan sakarat. Maka mereka pun nak talqin dia. Kerana talqin ini adalah sunnah, tuan-tuan. Talqin ni, tuan-tuan, bukan amalan Wahabi. Talqin ni bukan sesat. Talqin ni bukan bid'ah. Orang-orang sunnah menyokong talqin. Tetapi talqin yang betul ialah ketika orang tu masih hidup. Talqin ni sunnah, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Talqin ni sunnah.
Tetapi yang dikatakan sunnah talqin itu, apa makna talqin? Talqin itu mengulang bacaan dengan kuat, menyebut sesuatu berulang-ulang dengan kuat. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ianya sunnah. Kita pergi dekat orang yang nak mati, kita duk ajar dia kalimah la ilaha illallah, kalimah tayyibah. Itu sunnah. Maka kita tidak menentang talqin. Orang-orang sunnah kena sokong talqin ni, amalan talqin ni. Tetapi talqin yang sunnah ketika orang masih hidup. Orang dah mati tuan-tuan, masuk dalam kubur, pergi talqin buat apa? Orang kalau dah mati, kita pergi talqin kat dia, kita pergi ajak dia, dia dah mati, tidak memberi manfaat. Kalau boleh memberi manfaat, lebih baik ustaz-ustaz mengajak kat kubur. Hari ini kita mengajak Riyadhus Salihin dekat perkuburan Taman Merujaya. Minggu depan kita mengajak pula kat kubur lain pula. Mengajak tafsir, mengajak hadis. Menarik tuan-tuan, boleh buat package. Package pengajian selepas mati. Tolak duit pencen, kan? Bayar yuran melalui duit pencen. Siapa-siapa yang dah mati masih lagi boleh ikut pengajian dalam kubur. Nah, ya tuan-tuan. Maka sebab itu kata para ulama, Nabi SAW telah bersabda, iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, inqata'a amaluh, terputus amalan dia. Illa min salas, kecuali dari 3. Anak yang saleh, sedekah yang berterusan, dan ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Kalau lepas mati pun boleh bagi tazkirah, boleh mengajak si mati, wahai si mati, wahai si mati. Oh, cantik contoh. Baik baca Quran, baik baca kitab, baik baca hadis, baik baca fiqh. Yang si mati itu pula minat geografi, lepas mati pun dia mengajak geografi. Nah, ya kan. Maka Islam ini, agama ini tidak begitu. Ikut sunnah. Maka Nabi SAW mengajar kita suruh talqin orang yang hidup. Jadi Imam Abi Zur'ah, ulama hadis yang masyhur sezaman dengan Imam Al-Bukhari dan dianggap sebagai antara guru Al-Bukhari dan lain-lain. Imam Abi Zur'ah di dalam keadaan sakarat nak mati, orang main ziarah dia, orang nak ajar dia talqin la ilaha illallah, orang segan pasal dia imam, dia tok guru. Maka mereka baca hadis, hadis berkenaan dengan talqin. Maka sebutlah seorang, haddasana fulan, berhenti. Sambung pula, haddasana fulan, berhenti. Maka didengar oleh Abi Zur'ah yang dekat-dekat nak mati tu, dia sambung riwayat yang dibaca oleh mereka. An fulan, qala an Muaz bin Jabal, dari Muaz bin Jabal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimah dia la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Habis-habis baca hadis tu, Imam Abi Zur'ah meninggal dunia. Maka kata para ulama, man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang hidup atas satu perkara, dia akan mati atas perkara tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa yang kita sibukkan di dunia, itulah yang akan kita mati padanya. Maka sebab itu Nabi SAW ketika fazi'an, Nabi terkejut apa yang disebut dan diucap oleh Nabi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kalimah tauhid dan thayyibah. Inilah manifestasi kehidupan seorang muslim, iaitu tauhid. Kata Nabi SAW, wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab, disebabkan kerana kejahatan yang telah mendekat, yang telah datang hampir kepada manusia. Wailul lil Arab, celakalah bangsa Arab. Ma makna wail? Apa maksud wail? Para ulama duk berbahas tentang kalimah wail di kalangan ahli ilmu. Mereka menyebut bahawa wailun adalah merupakan lafaz
lafaz mencela atau laim, lafaz yang menyebut sebagai celaan yang membawa kepada kehinaan. Wail ni adalah kehinaan. Al-wa'id, ancaman. Maka para ulama menyebut dalam bahasa Arab bila disebut tentang wail, waihak dan sebagainya, sebahagian ahli bahasa dan penterjemah mereka tak suka terjemah wail sebagai celaka, sebab mereka kata Nabi ni mana pernah maki orang. Mereka kata Nabi Muhammad SAW tak pernah maki orang, sebab sabit dalam hadis Nabi sabit dalam hadis, maknanya telah benar datang dari hadis Nabi. Perkataan sabit tu maknanya jelas datang dari hadis, benar datang dari hadis, bahawa Nabi SAW bersabda, aku diutuskan bukan untuk mencela dan melaknat, aku diutuskan untuk membawa rahmat. Dalam riwayat yang lain disebut dari Nabi SAW, aku membawa agama yang lurus dan samahah, agama yang memaafkan, agama yang memberi kemudahan. Dan aku tidak diutuskan sebagai orang yang mencela dan melaknat. Maka sebagian ulama berdalilkan kepada hadis ni, dia kata Nabi ni mana duk laknat orang, mana duk cela orang. Maka kalimah wail dalam hadis dan sebagainya bukan celaan. Dia maksud kata kesianlah orang Arab, merugilah orang Arab. Wail ni maknanya diterjemahkan sebagai kesian, wail ni diterjemahkan sebagai merugi, wail ni diterjemahkan sebagai tidak beruntung. Sebab mereka nak bagi selari dengan terjemahan bahawa konsep Nabi ni tak pernah duk mencela orang. Tuan-tuan faham tak? Tetapi kalau menurut para ulama hadis yang lain, majoriti ahli bahasa Arab tidak bersetuju. Kerana kata mereka perkataan cela ni tuan-tuan, dia tidak selama-lamanya buruk. Dia bukan selama-lamanya zamun, bukan selama-lamanya buruk. Bahkan mencela orang-orang yang kafir, mencela orang-orang yang memusuhi Islam adalah sunnah. Maka Islam ni dia bukan bawa kepada satu ajaran luri bendui. Ya, Nabi menyebut dalam hadis, Nabi bukan diutuskan sebagai untuk melaknat dan mencela orang. Tetapi tidaklah pula bermaksud Nabi tak pernah mencela. Nabi pernah mencela. Di dalam satu riwayat yang sahih daripada Imam Muslim, ada seorang lelaki mengikuti peperangan bersama Rasulullah, musafir bersama Nabi, dan dia cedera. Kepala dia cedera, luka berbalut. Maka malam tu dia bermimpi, dan dalam mimpi dia mimpi basah lah. Bermimpi ni ihtilam, mimpi basah. Maka bila dia mimpi basah, dia kena mandi wajib, tapi kepala dia berbalut, luka. Maka dia tanya para sahabat yang lain, dia tanya apa patut dia buat, kena mandi ke tak payah mandi? Mereka kata tak ada cara lain, dia kena mandi juga, sebab dia berhadas besar. Maka dia pun mandi, dan akibatnya dia mati. Bila dia mandi, berlaku pendarahan, terbuka pendarahan dia, dan dia mati. Maka bila berita tu sampai kepada Nabi SAW, Nabi marah. Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, Nabi kata, qattalakumullah, semoga Allah bunuh hampa semua. Qattalakumullah, semoga Allah bunuh hampa semua. Nabi marah. Maki ya tu. Qattalakumullah, semoga Allah bunuh kamu semua. Nabi kata, kenapa hamba tak tanya aku? Kenapa tak bawa kes ni kepada aku? Tak soal aku? Kenapa kamu pandai-pandai duk bagi fatwa dalam keadaan kamu jahil? Nabi kata, syifaul ain, soal. Ubat kebodohan itu tanya soalan. Kamu telah membunuh lelaki tersebut. Qattalakumullah, semoga Allah bunuh kamu. Maka Nabi SAW pernah maki, Nabi pernah marah. Nabi mengajarkan kepada kita satu konsep bahawa jangan jadi lurih bendui dalam agama. Jangan jadi lurih bendui.
Maka sebab tu hadis-hadis Nabi ni tuan-tuan, kata para ulama, perlu dilihat dari neraca fiqh. Dari neraca fiqh. Maka orang-orang sunnah menjadi kewajipan kepada kita sebelum beramal dengan mana-mana hadis merujuk kepada para fuqaha. Wajib. Kerana orang-orang yang berfatwa menggunakan hadis walaisa lahu imam, dalam keadaan dia tidak memiliki mana-mana imam yang memberi pendapat terhadap sesuatu masalah, maka dia menganggap dialah imam. Dan kata Imam Ahmad, jangan kamu terjebak dengan sesuatu masalah yang kamu tidak ada imam padanya. Maka bila kita berdalilkan kepada Quran dan hadis semata-mata tanpa memahami asbab, tanpa memahami kaifiat, usul pada sesuatu dalil, kaedah, istinbat dan sebagainya, fiqh pada hadis-hadis dan dalil-dalil tersebut, maka seolah-olah kita beranggapan kitalah imam, boleh berijtihad dengan dalil. Maka setiap dalil dan nas sebelum beramal dengannya perlu dilihat kepada mar'uyul imam, apa pendapat a'immah tentang hadis-hadis tersebut. Lihat pendapat para ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke rumah Zainab binti Jahsy, la ilaha illallah wailul lil arab. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wailul lil arab. Celakalah bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab. Telah binasa, celakalah, rosaklah, hancurlah bangsa Arab disebabkan kejahatan yang makin mendekati mereka. Futihal yaum, kata Nabi, terbukanya pada hari ini min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ambil jari telunjuk dengan ibu jari dia, wa halaqa bi usbu'aihi wa ibhami wallati taliha. Nabi ambil ibu jari dengan jari telunjuk, Nabi buat bulatan. Macam ni. Ini bukan lambang okey, ni lambang lubang Ya'juj Ma'juj. Nabi ambil jari telunjuk dengan jari ibu jari, Nabi buat gitu, buat lubang. Lubang Ya'juj Ma'juj telah terbuka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislu hazihi, seperti ini. Ini bukan okey, lubang Ya'juj Ma'juj. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futiha yaum, telah terbuka pada hari ini min radmi, dinding, radmin ni tembok, dinding. Radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hazihi, terbuka pada dinding Ya'juj dan Ma'juj lubang seperti ini. Fakultu, kata Zainab binti Jahsy, ibu kita yang beriman, ibu orang beriman, mak kita kata, siapa yang mengatakan isteri-isteri Nabi bukan mak dia, dia tak beriman. Pada zaman Aisyah, ibu orang yang beriman, zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, bila mana kelompok Khawarij telah berkembang, orang-orang Khawarij, mereka kata isteri Nabi Aisyah bukan mak mereka. Orang-orang Khawarij kata Aisyah bukan mak kami. Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, benar kata mereka, sadaku, mereka bercakap benar. Kerana sesungguhnya aku adalah ibu kepada orang yang beriman. Mereka tu tak beriman. Kerana ibu orang yang beriman, Aisyah ni dia ibu orang beriman. Siapa orang beriman, dia jadi mak kepada mereka. Ini mak kita. Dan berkata Zainab binti Jahsy, anna Nabi lamma qala faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Bila mana Nabi berkata demikian, faqultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah anahliku, wahai Rasulullah, adakah kami akan binasa, kita akan binasa, wa fina salihun, sedangkan ramai di kalangan kita masih ada orang-orang saleh. Wa fina salihun, sedangkan orang-orang saleh masih ramai di kalangan kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nabi, ya, akan binasa. Iza kasural qabas, apabila keburukan dan kekejian menjadi terlampau banyak.
Apabila keburukan dan kekejian, kasurul qabas, menjadi banyak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Pertamanya kita kena ingat balik, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, beliau mengarang kitab Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Dan hadis ini beliau masukkan dalam bab amal ma'ruf nahi munkar, bahawa apabila umat Islam tidak mencegah kemungkaran, apabila umat Islam tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, lalu kasurul qabas, keburukan, kekejian menjadi banyak, kita akan binasa walaupun masih ada orang baik. Itu yang hendak disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Tak kira orang baik banyak mana pun, kalau benda jahat berlaku di sekeliling kita, kita buat tak peduli, kita tak ambil tindakan, maka kita semua akan binasa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hazihi, terbuka pada hari ini lubang pada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Pertamanya, Ya'juj dan Ma'juj ni masalah gaib. Pasal apa dia jadi masalah gaib? Pasal kita tak nampak. Kita tak nampak. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ni dalam kitab Fitan, Kitabul Fitan, dalam hadis bab fitan. Hadis-hadis fitnah akhir zaman. Benda-benda yang akan muncul pada akhir zaman ketika mana mendekati kiamat. Para ulama, betapa mereka pun tak tahu banyak pasal Ya'juj Ma'juj ni. Tuan-tuan, umat Islam, kalau kata nama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah seperti nama dia, definisi dia. Kata Imam Muhammad bin Sirin, tabi'in yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, mereka menyebutkan kepada kita bahawa yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah adalah golongan yang selamat daripada syubhat dan syahwat. Golongan yang terpelihara dari syubhat dan syahwat. Dan di antara ciri-ciri orang yang terpelihara dari syubhat dan syahwat ialah orang yang berhati-hati dalam menerima sumber maklumat dan berita. Orang yang berhati-hati dalam menerima sumber maklumat dan berita. Kalau dalam bahasa Arab disebut ciri-ciri ahli sunnah, orang-orang yang berhati-hati dalam manhaj talaqi wa istidlal. Itu dalam bahasa Arab. Manhaj at-talaqi wa istidlal. Maknanya ahli sunnah wal jamaah ni dalam menerima ilmu, dalam menerima sumber, mereka berhati-hati. Maka sebab itu dalam ilmu hadis kita ada ilmu kritik sanad, kritik matan. Ilmu kritik sanad, ilmu kritik matan. Kita ada ilmu jarah wa ta'dil, ilmu yang mengkritik kesahihan sebuah hadis. Kerana itu adalah metod yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman salaf. Sebagaimana disebut dulu, orang-orang di zaman sahabat, mereka tidak mempertikaikan hadis Nabi. Mana-mana hadis Nabi mereka terima sebab para sahabat semuanya udul, semuanya terpercaya. Bila mai zaman tabi'in, muncul Khawarij, muncul Syiah. Sebagaimana yang disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Makanatus Sunnah, bahawa awal mula-mula penipuan ke atas Nabi adalah pada tahun 40 Hijrah. Orang mula menipu, mula muncul hadis palsu dalam umat Islam pada tahun 40 Hijrah. Dan yang pertama, hadis palsu yang pertama muncul dalam masyarakat ialah mengenai
kelebihan dan keutamaan individu. Hadis-hadis berkenaan dengan fadilat dan keutamaan tokoh. Geng-geng Syiah duk angkat Ali, duk bubuh hadis kelebihan Ali. Geng-geng yang lawan orang-orang Syiah, orang yang lawan dengan Syiah pula angkat kelebihan Muawiyah, bawa hadis-hadis palsu tentang Muawiyah. Maka hadis dusta yang pertama muncul pada tahun 40 Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Ya'juj dan Ma'juj dia adalah masalah gaib. Dan ahli sunnah wal jamaah di antara metod dia berhati-hati dalam menerima sumber ilmu. Ahli sunnah ni dia tak mudah-mudah terima maklumat. Sebab tu hadis-hadis Nabi kita tapih, mana yang sahih kita terima, mana yang tak sahih kita tak terima. Orang-orang bid'ah, orang-orang khawarij, mereka ada kaedah-kaedah mereka. Seperti Syiah, mereka tidak menerima hadis Nabi kecuali yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait baru mereka ambil. Orang-orang Khawarij hanya menerima hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh golongan mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri yang asas yang selamat dari syubhat dan syahwat, menapih sumber. Maka bila kisah Ya'juj dan Ma'juj disebut oleh Nabi ni, sebagai ahli sunnah kita tak mudah terima apa-apa maklumat tentang Ya'juj dan Ma'juj kecuali dari dalil. Benda kalau tak ada dalil kita tak terima. Tetapi orang Melayu yang dok mengaku atas panduk ahli sunnah wal jamaah, buat persatuan ahli sunnah wal jamaah, kita ni percaya sebab semua mak nenek kita percaya. Di Kelantan mereka kata ada apa? Ada janggut Nabi, mereka percaya. Ada kasut Nabi, serban Nabi, jubah Nabi, rambut Aisyah, rambut Fatimah, rambut Khadijah, orang percaya. Mohong. Pasal apa bohong? Pasal tak betul. Batu Ababil pun ada. Tuan-tuan, Ababil ni dia bukan nama burung. Ababil sifat. Sifat bagi burung yang berbaris, burung yang beratok, itu maksud Ababil. Sebab tu orang Arab bila dia kata beratok, dia kata tobu. Beratok, susun, tunggu giliran. Batu Ababil yang dicampakkan daripada burung pada zaman Abrahah tu, dalam surah Fil, tentera bergajah tu, itu sebelum Nabi lahir lagi. Lepas Nabi lahir 63 tahun hayat Nabi, tak pernah pun Nabi pergi kutip batu tu. Tiba-tiba sampai kat Kelantan. Kan pelik tuan-tuan. Pelik tu. Kemudian dakwa pula ada rambut Aisyah, rambut Khadijah dengan Fatimah. Subhanallah. Buhtanun azim, pembohongan yang nyata. Ada rambut Fatimah tuan-tuan, rambut aurat, boleh simpan pula sampai kat Kelantan. Tuan-tuan rasa orang-orang salaf ni, Nabi dan para sahabat ahli keluarga Nabi ni, nak biar aurat mereka orang simpan ke? Saya bagi satu kisah dekat tuan-tuan, riwayat orang pertama yang pakai keranda dalam Islam. Orang pertama yang pakai keranda dalam Islam. Siapa orang yang pertama pakai keranda? Kan kayu keranda tu, papan keranda. Para ulama meriwayatkan bahawa ketika Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ketika dia sakit, dia duk bimbang. Dia bukan bimbang pasal sakit. Dia bimbang pasal kalau dia mati, mayat dia nanti akan dikafan, orang nampak aurat dia. Dia bimbang pasal aurat dia lepas mati. Sebab dia kurih, nahif, orang yang kurih. Fatimah ni dia kurih. Jadi kalau dia kurih, dia slim. Kalau balut mayat dia dengan kain kafan, nampak bentuk tubuh. Sebab kurih. Jadi dia bimbang kalau orang nampak bentuk badan dia. Bentuk badan dalam kain kafan pun dia bimbang. Betapa ihtimam
menjaga aurat para ulama, para wanita-wanita di zaman Nabi. Dia bukan fikir nak mati, dia bukan fikir kalau mati suami kahwin lain. Tak. Kita duk fikir aku mati, laki aku kahwin lain. Jadi penama KWSP bubuh nama anak, tak bubuh nama laki. Bubuh nama laki sekali dapat kat orang lain, laki kahwin lain. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, Sayyidatina Fatimah, anak perempuan Nabi, dia duk fikir kalau dia mati aurat dia akan terdedah. Sebab orang nampak bentuk tubuh dia dengan kain kafan dia. Hak tu yang dia bimbang. Maka ada wanita dari Parsi, ada wanita dari Parsi atau ada wanita Ajam, wanita bukan orang Arab, yang hadir dalam majlis Fatimah, memberitahu kepada Fatimah kebiasaan orang Parsi, kalau mereka mati, mereka tutup dengan papan kayu. Mayat tu dibubuh dalam kotak kayu, peti kayu. Maka mendengar maklumat ini, Fatimah menjadi lega. Maka dia minta supaya dibuat satu peti kayu, buat keranda, buat peti kayu untuk diisi jenazah dia kalau dia mati, supaya orang tidak melihat aurat atau bentuk tubuh badan dia. Maka dialah orang pertama dalam sejarah Islam yang mati, yang dikebumikan dengan keranda. Fatimah binti Muhammad. Orang yang macam tu punya jaga aurat dia agak-agak, rambut dia boleh duduk ada kat Kelantan lah. Anda nampak tak mangkuknya orang-orang yang berdusta ke atas Nabi? Dan banyak orang menipu atas Nabi, menipu mimpi Nabi. Maka sebab itu tuan-tuan, kita dalam Islam, salah satu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah ihtimam biistidlal, mana kita meminta dalil, jaga nas agama kita. Maka sebab itu kata para ulama, ilmu ni main dengan sanad, boleh diperiksa kesahihan dia. Falaula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak kerana ada isnad, semua orang boleh cakap apa saja pasal agama. Pernah satu ketika saya pergi masjid. Masjid ni dekat Kedah. Penceramah duk cerita dalam masjid ni. Dia cerita, tuan-tuan tahu tak asal usul kucing dengan tikus. Asal usul kucing dengan tikus dalam masjid ni. Maka penceramah pun kata kat tuan-tuan hadirin sekalian, hebatnya Allah ni semua kan. Nabi Nuh lu atas kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh lu nak atas kapal dia kan, tai banyak. Atas kapal Nabi Nuh kan taik binatang banyak kan. Kan Nabi Nuh bawa naik kapal dia manusia dengan haiwan berpasang-pasang. Jadi binatang ni semua berak dalam kapal. Taik banyak dalam kapal. So macam mana nak buat? Maka Allah ilhamkan pada Nabi Nuh pergi tampak, pergi sepak apa? Babi. Nabi Nuh pun pergi tampak babi. Bila dia pergi tampak babi, babi pun muntah, keluar tikus. Tikus pun pergi makan taik-taik dalam kapal. So selesai masalah banyaknya taik dalam kapal. Tuan-tuan, Nabi Nuh pegang babi lah, kena sama. Okey, tak kisahlah. So Nabi Nuh pergi tampak babi, babi pun muntah, keluar tikus. Tikus pun makan taik binatang dalam kapal. Selesai masalah. Sekarang ni tikus beranak pinak jadi banyak dalam kapal. Dia duk melubangi kapal pula. Timbul masalah baru. Maka Nabi Nuh berdoa dekat Allah. Allah bagi ilham dekat Nabi Nuh, pergi sepak pula, pergi tampak pula harimau. Nabi Nuh pun pergi tampak harimau, harimau pun bersin, termuntah keluar kucing. Keluarlah kucing dari mulut harimau. Kucing pun pergi buru tikus. Jadilah cerita Tom and Jerry. Tuan-tuan, cerita dalam masjid, tuan-tuan. Kan, cerita dalam masjid dengan selendang, dengan serban, dengan selendang, duk pergi cerita benda ni dalam masjid. Ni tuan-tuan, ceramah agama ke ceramah kartun? Itulah sistem beragama yang perlu kita ubah. Agama kita mesti berdalil kepada nas, Quran, hadis.
Macam mana hang tahu atas kapal Nabi Nuh banyak tai ke tak banyak tai? Hang pergi tengok ke? Ada kamera ke? Benda yang tak ada wahyu jangan cakap, jangan sembang. Tak ada dalil jangan sembang. Islam memerlukan kepada qala Allah wa qala Rasul. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu bila bab Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan kena hati-hati. Berita-berita akhir zaman tak boleh pandai-pandai. Pergi klaim Ya'juj orang Cina, Ma'juj orang India. Pemuda Bani Tamim orang Melayu. Sudah sokong parti Melayu. Ini semua lingkup tuan-tuan. Kan? Depa dah buat lawak lah. Depa kata Putrajaya kan, Putrajaya. Putrajaya. Putra dalam bahasa Arab anak-anak lah. Bani. Kan Bani. Bani dalam bahasa Arab, Bani itu anak-anak. Bani Israel, anak-anak Israel. Kan? Bani Israel, anak-anak Israel. Tamim dalam bahasa Arab, bukan kecap Tamim. Tamim dalam bahasa Arab bermaksud tamam, sempurna. Bani Tamim, putra yang sempurna, putra yang berjaya. Dia Putrajaya. Bani Tamim, Putrajaya. Mereka mengarut tuan. Bani Tamim orang Arab, bukan Melayu. Bani Tamim orang Arab. Bila Nabi sebut dalam hadis muncul Bani Tamim dari timur. Timur tu bukan mai Asia Tenggara. Timur tu Syam, Syria. Belah Syam tu, timur. Jadi para ulama sebut Ya'juj dan Ma'juj ni ada yang kata dia bahasa Arab. Ada yang kata dia bukan bahasa Arab, dia bahasa Ajam. Dia bahasa Ajam. Jadi apa yang disebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, dia akan muncul pada akhir zaman. Dia akan keluar pada akhir zaman selepas Dajjal. Dia akan keluar selepas Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj sabit dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 94. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut dengan jelas tentang kewujudan satu makhluk, satu golongan yang dikenali sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ni manusia, bangsa manusia. Dan jumlah mereka ramai. Nabi SAW menyebut dibandingkan Ya'juj dan Ma'juj ni, Nabi kata setiap seorang kamu, jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj adalah 1000 orang. Seorang kita banding dengan Ya'juj Ma'juj, kita seorang, mereka 1000. Mana lah? Jumlah mereka ramai, kita seorang, mereka 1000. Perumpamaan jumlah perbandingan antara bilangan kita dan mereka. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah orang-orang yang kafir. Mereka semuanya ahli neraka berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj ni akan menjadi pengganti bagi orang Islam masuk neraka. Dalam hadis Nabi kata Allah menjadikan setiap orang yang masuk syurga 999 orang masuk neraka. Setiap 1000 seorang boleh masuk syurga, lagi baki masuk neraka. Itu nisbah orang yang masuk syurga dan orang yang masuk neraka. Maka para sahabat pakai duk bimbang. Nabi kata jangan risau, kerana Allah menjadikan bagi setiap mukmin 999 lagi Ya'juj dan Ma'juj yang akan menggantikan tempat dia dalam neraka. Maknanya nisbah Ya'juj Ma'juj tu seorang kita 1000 dia bah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, adapun keturunan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ada anak. Mereka beranak. Dalam riwayat yang sahih daripada Ahmad, bila mana Ya'juj Ma'juj seorang mati, digantikan dengan 1000 orang dari kalangan mereka. Seorang mati ganti 1000, seorang mati ganti 1000. Jumlah mereka ramai. Adakah mereka berbangsa sekian dan sekian? Wallahu a'lam. Mereka berada di tembok yang tertutup. Tembok tu boleh nampak, tak boleh nampak, wallahu a'lam. Tidak ada dalil. Jadi jangan pandai-pandai duk teka. Bila keluar Ya'juj dan Ma'juj, bila sampai masanya, iaitu dengan ada 2 syarat utama. Keluar Ya'juj Ma'juj ada 2 syarat.
iaitu keluarnya Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan keluar menurut kesepakatan para ulama selagi mana belum keluar Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, orang yang mendakwa Ya'juj dan Ma'juj dah keluar ni, maknanya mereka kata Nabi Isa dah ada. Itu sebenarnya. Orang yang mendakwa Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, sudah wujud, sudah ada di sekeliling kita. Orang yang sama mendakwa tanpa sedar ataupun sedar, mereka mendakwa sebenarnya Nabi Isa dan Imam Mahdi telah wujud. Jelas tak? Dan mereka ingin mengkelompokkan diri mereka kepada golongan Isa, golongan Imam Mahdi. Itu masalah dia. Kebanyakan golongan-golongan yang mendakwa telah muncul Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Sebagaimana yang disebut oleh Imran Hussein. Masalah mereka ini kerana mereka ingin mendakwa secara diam-diam. Kalau wujud Ya'juj Ma'juj, maknanya Isa dan Imam Mahdi telah wujud. Dan Isa dan Imam Mahdi telah wujud. Siapa golongan Isa dan Imam Mahdi? Kami lah. Maka sebab itu tuan-tuan, Imam Mahdi belum wujud. Kerana sabit dalam hadis, dia adalah seorang lelaki yang dikenali apabila dia muncul. Disebut dalam hadis Allah mengubah dia dalam satu malam. Dalam hadis yang sahih, Imam Mahdi ni dia dari manusia biasa kepada Imam Mahdi berubah dalam satu malam. Hari ini dia orang biasa, esok dia jadi Imam Mahdi. Yang mana dia pun tak sedar kata dia Imam Mahdi. Sebagian ulama mufassir menyebut Imam Mahdi ni masa dia muncul, sebelum dia dibai'ah sebagai imam oleh umat Islam, dia orang biasa, dia pemimpin umat Islam yang mungkin buat jahat, yang mungkin zalim, yang mungkin ada kesalahan seperti orang lain. Maka apabila dia dibai'ah sebagai imam, Allah mengislahkan dia, Allah memperbaiki dia dalam satu malam. Allah ubah dia dalam satu malam. Dan Allah memberi petunjuk kepada dia, memberi hikmah kepada dia, memberi kebaikan kepada dia dalam satu malam. Maknanya transformation lah, transformers. Boleh jadi, boleh jadi. Jangan, bukan saya kata, saya cuma kata boleh jadi. Kan tiba-tiba tuan-tuan duk benci dekat Al-Sisi kan, Al-Sisi kan, Presiden Mesir. Tiba-tiba esok dia pergi Mekah, dibai'ah jadi Imam Mahdi, esok je jadi baik, bertaubat dan sebagainya. Boleh jadi. Tapi bukan dia lah. Tapi disebut kata Imam Mahdi ni satu orang yang dia pun tak tahu kata dia Imam Mahdi, dan dia sebelumnya orang biasa. Mungkin zalim, mungkin menindas orang dan sebagainya, tetapi dia berubah menjadi baik, menjadi bertakwa, menjadi soleh dalam satu malam. Allah ubah dia dalam hadis riwayat Ahmad. Makna kata tidak ada jalan untuk kita merekrut, mengkadirkan Imam Mahdi. Tak ada cara. Hadis ini menunjukkan kepada kita, kita tak boleh nak grooming Imam Mahdi tu. Kita groom siap-siap. Sebagai contoh ahli bait Nabi, walaupun ahli keluarga Nabi, ni dia ni Muhammad bin Abdullah, kita grooming dia, kita grooming dia bagi jadi Imam Mahdi. Tak boleh. Sebab bukan begitu yang disebut oleh Nabi SAW. Bukan boleh grooming. Benda ni memang tiba-tiba dengan izin Allah pada waktu yang sesuai. Begitu juga turun Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa selepas turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal. Maknanya syarat sebelum muncul Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal. Jadi kalau ada ustaz atau asatizah atau mana-mana orang mendakwa Ya'juj dan Ma'juj telah muncul, telah keluar, telah merosakkan manusia dan sebagainya, bermaksud mereka mendakwa Dajjal, Nabi Isa dan Imam Mahdi telah muncul. Maka itu satu fitnah, pembohongan yang nyata. Jelas tak? Kerana umat Islam akan bersepakat dan bersatu bersama Imam Mahdi. Umat Islam akan berada di dalam saf Imam Mahdi, berperang di Ghutah, di Syam. Kita akan duduk di Syam, di Syria. Nabi kata benteng umat Islam, benteng umat Islam yang terakhir adalah di Dabiq. Dabiq dekat Syam.
lawan dengan Dajjal. Kalau betul ialah muncul Imam Mahdi, kita dah lama duduk Syam. Kalau kita tidak berada di sana, maknanya kita semua ni pengikut Dajjal. Wa'ayazubillah. Maka sebab itu perlu dilihat dakwaan tentang hadis-hadis akhir zaman ni, kena hati-hati. Dia banyak bawa implikasi-implikasi yang berbahaya pada akidah dan i'tiqad kita. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dalam riwayat disebut Ya'juj dan Ma'juj, sifat mereka itu jumlahnya ramai dan usianya panjang. Jumlahnya ramai, usianya panjang, dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dan disebut oleh ramai para ulama bahawa mereka muncul selepas pembunuhan Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan boleh buka kitab Nihayatul Alam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Dan boleh buka dalam kitab Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, perbahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj dengan lebih jelas. Jadi sebab tu kita kena sebut bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni memang mereka wujud. Mereka wujud, tetapi mereka ini berada dalam tempat yang tidak dilihat oleh mata manusia. Allah punya kuasa. Jangan peliklah kalau orang kata Google Earth atau Google Map boleh tengok satu dunia. Satelit boleh tengok satu dunia, tak ada tempat tersembunyi. Tuan-tuan, jolo pun tak dapat tangkap. Kan? Cari jolo pun tak dapat tangkap. Datuk Macau scam pun boleh lompat pagar. Ini kan pula Ya'juj Ma'juj. Jangan duk main kan. Allah lagi terror, sembunyi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Jadi sebab itu banyak benda yang Allah sembunyi, sampai masanya kita akan tahu. Hadis-hadis ni kita tak perlu nak risau. Cuma intipati daripada hadis yang kita bacakan ini sebenarnya ialah mengenai amal ma'ruf nahi munkar. Bahawa orang-orang Arab akan binasa. Kenapa Nabi memberi fokus pada orang Arab? Adakah Nabi hanya Rasul pada orang Arab? Fama balu bil Arab? Apa hal orang Arab? Limaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Arab? Kenapa Nabi cakap pasal orang Arab? Lianna al-Arab, kerana Arab ni tuan-tuan, mereka adalah syiar bagi Islam. Arab ni adalah merupakan payung bagi Islam. Baik orang Arab, baiklah Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sebut, kalau baiknya Syam, maka baiklah umat Islam keseluruhannya. Kalau rosak Syam, rosaklah Islam keseluruhannya. Maka orang-orang Arab, mereka adalah penjaga agama ni. Itu tanggungjawab yang Allah pilih bagi mereka. Maka tidak patut ada dengki bagi kita pada orang Arab. Tak patut dengki. Kerana di sisi Allah kita boleh mendapatkan kelebihan yang serupa dengan takwa, tetapi Allah memberikan keistimewaan pada bangsa Arab sebagai bangsa yang memelihara agama ni. Ada 3 sebab disebut oleh para ulama keistimewaan Arab. Tuan-tuan, sebab yang pertama kerana Al-Quran dalam bahasa Arab, dan tidaklah difahami Al-Quran melalui jalan orang-orang Arab. Maknanya kalau tak faham bahasa Arab, tak faham uslub Arab, tidak akan faham Quran. Maka sebab itu sembang orang yang mengaku tafsir Quran, mengaku ikut Quran, Quraniyun, golongan anti hadis yang hanya nak berpegang dengan Quran, bahasa Arab pun tak lepas. Tuan-tuan, harfu jar, huruf-huruf harfu jar dalam Quran boleh membawa pelbagai hukum dan istinbat dalam fiqh. 4 mazhab kadang-kadang berbeza hukum sebab huruf jar dalam Quran. Maka sebab itu
Bahasa Arab adalah asas dalam menguasai agama. Kata Imam Ibn Abbas, tafsir Quran, memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran terbahagi kepada 4. Satu, ayat-ayat Al-Quran yang dapat difahami oleh ammatan nas. Semua orang boleh faham. Ayat Al-Quran semua orang boleh faham. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang hanya difahami oleh para ulama. Ulama yang boleh faham. Yang ketiga, kata Imam Ibn Abbas, ayat-ayat Al-Quran yang hanya difahami oleh orang-orang Arab. Pak Arab dia tahu. Bukan Pak Arab yang jual buah, jual nasi Arab. Oh, orang Arab asli, Arab Badui. Sebab tu Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menyebut apa-apa yang tidak dikenal oleh Arab tidak dikenal oleh Islam. Benda yang orang Arab pun tak tahu, maknanya Islam pun tak iktiraf. Benda ni ada tak dalam bahasa Arab? Bahasa Arab tak ada, Islam pun tak ada. Kerana Islam dibentuk oleh Allah menggunakan sumber orang Arab. Sebab tu dalam riwayat kata Ibnu Abbas, tuan-tuan, Ibnu Abbas ni sahabat Nabi. Dia kata dia pun tak faham beberapa ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran Ibnu Abbas pun tak tahu. Satu hari dia pergi ayat dalam surah Fatir, Fatirus samawati wal ard. Fatir, apa makna fatir? Dia pergi dekat telaga orang Arab lah. Ada dua lelaki badui hidup bergaduh. Ana allazi fatiruha. Kata Pak Arab yang awal, dia kata ana awwalu fatiruha. Aku orang yang awal fatir benda ni. Hak seorang lagi kata la, ana awwalu fatiruha. Aku yang paling awal buat benda ni. Maka barulah Imam Ibn Abbas faham. Fatir, kalimah fatir dalam bahasa Arab bermaksud yang memulakan sesuatu, yang mengasaskan sesuatu. Maka bila Allah sebut dalam Al-Quran Fatirus samawati wal ard, Allah yang memulakan benda tu, idea yang tak pernah ada sebelumnya, yang memulakan, bukan sekadar menciptakan, memulakan kejadian tu. Yang origin. Maka istilah-istilah seperti ini hanya difahami oleh orang Arab. Maka kata Ibn Abbas, ada ayat Quran yang difahami oleh orang ramai, difahami oleh ulama, ada yang hanya difahami oleh orang Arab. Yang keempat, ada ayat Al-Quran yang hanya diketahui maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tahu. Contoh ayat Alif Lam Mim, Yasin, Kaf Ha Ya Ain Sad dan sebagainya. Ayat-ayat ni hanya Allah yang tahu apa maksud dia. Huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf terpotong. Maka sebab itu tuan-tuan, kelebihan orang Arab ada 3. Satu, Quran turun dalam bahasa mereka, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yang kedua, sunnah Nabi dari sunnah orang Arab. Sunnah Nabi dari sunnah orang Arab. Janggut, simpan janggut, sunnah orang Arab. Simpan janggut, sunnah orang Arab. Dipanggil sunnah tarajul, sunnah kelakian, masculinity. Sebab tu bagi orang Arab, tak ada janggut maknanya pondan. Maaf tuan-tuan, bukan saya nak kata kat tuan-tuan, ini orang Arab. Sebab tu para ulama antara moden dan tradisional berbahas hukum janggut. Ulama moden seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tidak bersetuju janggut jadi syariat, dia tak setuju. Ulama moden seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama moden seperti Dr. Ahmad Al-Raisuni, pengurusi Kesatuan Ulama Islam Sedunia, mereka tidak bersetuju janggut jadi syiar. Mereka kata potong janggut ke, simpan janggut ke bukan sunnah. Sebab janggut ni adalah merupakan budaya Arab. Nabi sunnahkan sebab bagi orang Arab kalau tak simpan janggut, bapuk pondan. Di pada zaman Nabi orang Arab. Dalam budaya Arab, kalau tak ada janggut dipanggil bapuk, iaitu disebut sebagai amrod. Lelaki-lelaki amrod.
Amrod ni daripada kalimah marad, sakit. Lelaki sakit. Lelaki jambu. Macam lelaki Korea lah. Jambu. Hukum semayang sebelah lelaki jambu ni problem dalam mazhab. Dalam mazhab Islam, mazhab yang paling ketat, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, orang lelaki jambu yang tak ada janggut ni, amrod ni, tak boleh semayang satu saf dengan kita. Tak boleh. Dia kena semayang belakang. Saf dia belakang saf lelaki. Tak boleh duduk satu saf. Mazhab Syafi'i. Tuan-tuan. Lelaki jambu. Jangan jadi jambu. Buah betik tak apa. Orang Melayu dia durian. Jadi nak sebut kata tuan-tuan, budaya ni budaya Arab. Kerana sunnah Nabi kita sunnah Arab. Maka sebab tu ada ulama moden seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya, dia pun tak setuju janggut aurat. Janggut adalah sunnah. Manakala ulama-ulama Salafi, ulama-ulama dari Arab Saudi dan sebagainya, tradisional, mereka bersepakat janggut adalah sunnah. Cukur janggut makruh atau haram. Jelas, Jadi perbahasan tu sebab aliran pemikiran. Berbeza pendapat. Baik. Yang ketiga, kelebihan orang Arab yang sabit dalam Islam. Satu, Al-Quran. Kedua, sunnah Nabi mereka. Yang ketiga, kerana mereka adalah pelindung dan pewaris ilmu agama Islam. Pelindung dan pewaris ilmu agama Islam. Maka kata para ulama, orang-orang Arab adalah pewaris dari Nabi, dari sunnah Nabi, dan orang yang paling memahami Islam dan sebab-sebab turun agama Islam. Jelas tak tuan? Orang Arab mereka lebih faham tentang agama yang diturunkan ini. Maka sebab itu Nabi bila menyebut wailul lil Arab, celakalah orang Arab, makna Nabi nak kata kalau orang Arab rosak umat Islam semuanya. Faham tak tuan? Orang Arab kalau mereka rosak, orang Islam pun akan tunggu masa. Sebab tu di Malaysia tuan-tuan, di Malaysia kalau kita lihat apa yang berlaku di negara Arab akan sampai ke negara kita. Di negara Arab, anak murid tutup guru bergaduh, tak lama lagi anak murid mereka kat Malaysia bergaduh lah. Betul tak? Di negara Arab, ustaz-ustaz dari aliran sekian dan sekian bergaduh, ulama-ulama ni bergaduh kat negara Arab. Nanti anak-anak murid mereka kat negara Malaysia, dekat Indonesia akan ikut bergaduh sama. Sebab apa yang berlaku di Arab akan diikut oleh negara-negara yang bukan Arab. Kita akan ikut orang Arab. Jadi bila Nabi kata binasa orang Arab, maknanya binasa umat Islam. Itu maksudnya. Tunggu masa lah. Kerana orang Arab, orang yang paling lambat berubah. Kata para ulama, orang Arab ni bangsa yang paling lambat berubah keluar dari tradisi. Mereka paling kuat berpegang dengan Islam. Paling kuat pegang. Tuan-tuan, dekat negara Arab, contoh macam Yaman, Arab Saudi, orang perempuan pakai purdah, orang perempuan pakai jilbab, pakai burqa. Kan? Orang Melayu pakai tudung. Orang Melayu pakai tudung. Perempuan Melayu pakai tudung. Perempuan Indonesia pakai tudung. Perempuan Filipin pakai selendang. Contohlah contoh. Bayangkan kalau orang Arab di Arab Saudi, di Mesir, di Mekah, di Yaman, mereka buka tudung atau mereka pakai selendang. Maka bayangkan apa jadi dekat orang Asia. Orang perempuan di Malaysia, tanah Melayu. Silap-silap, tudung pun tak ada, baju pun buka. Maknanya kita ni akan selari agama kita dengan apa orang Arab buat. Faham tak? Sebab tu bid'ah, ajaran sesat pun mai dari Arab. Kan? Orang Arab bubuh serban, kita pun bubuh serban. Orang Arab duk pergi kubur, kita pun pergi kubur. Duk pergi puja kubur. Kita ambil dari budaya Arab. So kalau Arab binasa, kita akan binasa.
Maka sebab tu tuan-tuan, Arab ni dia lebih ketat, dia lebih menjaga Islam dari kita. Maka kalau mereka sudah keji, kalau mereka sudah banyak kerosakan, kasural qabas, kata Nabi, kasural qabasu, banyaknya kerosakan dalam orang Arab, kekejian dalam masyarakat Arab, maka umat Islam yang lain pun akan habis binasa. Tuan-tuan, hantar anak pergi mengaji agama pergi mana? Negara Arab. Saya nak hantar anak saya pergi mengaji Usuluddin. Mengaji ke mana? Mesir, Arab. Hantar pergi Mekah, Arab. Madinah, Arab. Yaman, Arab. Sudan, Arab. Mana ada hantar anak? Hantar anak pergi mana? Mengaji Usuluddin. Hantar pergi mana? Hollywood. Mana ada? Tetapi kalau Arab sudah rosak, Azhar dah rosak, Saudi dah rosak, Mekah rosak, Madinah rosak, nak hantar anak mengaji agama kat mana? Yaman perang. Hantar pergi mana? Hantar Malaysia. Allah. Selagi duk ber-TikTok. Kan? Kat Malaysia duk ber-TikTok macam mana? Jadi sebab tu tuan-tuan, kita Arab ni Nabi sebut wailul lil Arab. Nabi ihtimam Arab ni. Imam-imam semua main dari Arab. Ulama-ulama. So kalau rosak orang Arab, habislah Islam. Maka sebab itu Nabi sebut pada akhir zaman dalam hadis yang sahih, bangsa yang paling sikit orang dia bangsa Arab. Bangsa Arab akan pupus. Antara tanda-tanda akhir zaman, orang Arab pupus. Dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, bangsa yang paling ramai adalah bangsa Rom, orang kulit putih, orang Eropah. Dalam hadis yang sahih, dekat-dekat akhir zaman, Bani Asfar, anak-anak orang kulit kuning. Nabi kata Asfar tu kuning, orang kulit kuning, orang Rom. Bani Asfar, orang-orang Rom akan menjadi manusia yang paling banyak dekat nak kiamat. Sekarang ni semua orang nak jadi orang putih. Tengok muka kiri kanan hitam legam. Nama apa? John. Dulu Butu Sami, sekarang John. Betul tak? Semua nak jadi orang putih. Kan? Pergi Pomen, Cina. Duk makan babi dan sebagainya. Tanya dia, nama apa? Michael. Nama Michael apa? Michael Cheng. Nak jadi orang putih tak? Cina pun nak jadi orang putih, India pun nak jadi orang putih. Orang Melayu, nama Khatijah, panggil apa? Katie. Kan? Nampak tak? Melayu pun nak jadi orang putih. Semua nak jadi orang putih sekarang. Maka Nabi sebut pada akhir zaman, bangsa yang paling ramai bangsa Rom, orang kulit putih, orang barat. Maka kita dekat dengan akhir zaman. Mereka makin ramai, kita makin pupus. So muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kita berhenti pada hadis ni. Jadi kita nak kena sebutlah hadis ni. Hadis ni bahawa bila mana umat Islam tidak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, kita biar sahaja keburukan. Walaupun adanya orang-orang saleh, kita akan binasa. Jadi tuan-tuan, ada dua prinsip dalam amal ma'ruf nahi munkar untuk orang awam. Orang awam ada dua prinsip amal ma'ruf nahi munkar yang kita boleh buat. Take home message. Buah tangan yang boleh bawa balik. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, sebagai orang awam, kita bukan ulama. Sebagai orang awam, kita bukan pendakwah yang mahir, pandai berkata-kata dan sebagainya. Maka take home message kita dalam membantu ke arah amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, kita menolak apa jua maklumat yang tidak dipastikan kesahihan dia. Take home message. Amal ma'ruf nahi munkar yang pertama ialah ilmu, iaitu kita menolak sebarang maklumat dan ilmu yang tidak sahih. Buat yang tu dah cukup banyak dah membantu.
Bayangkan tuan-tuan bekerja di pejabat yang ramai pekerja. Kan? Ada orang duk hantar mesej berantai. Mesej-mesej tazkirah palsu, hadis palsu yang berantai. Duk pas sampai kat tuan-tuan padam, delete. Maka tuan-tuan telah membuat suatu jasa yang besar. Jadi pintu kebaikan. Nabi kata di kalangan manusia ada yang menjadi pintu kebaikan. Mafatihul lil khair, yang membuka kebaikan. Di kalangan manusia ada yang menjadi mafatihul lil khair, pembuka kepada kebaikan. Dia pintu kebaikan. Dia buka leluas kebaikan. Wa maghaliqul syarr, wa maghaliqul syarr, dan dia jadi kunci kepada keburukan. Mai buruk kat dia kunci, dia tutup, tak bagi masuk. Jadi orang yang menjadi pintu kebaikan, pintu keburukan, pintu yang membuka kebaikan, pintu yang menutup keburukan. Itu tuan-tuan boleh buat sebagai orang awam. Ada benda palsu, dakwaan palsu, cerita palsu, semua hal palsu, semua yang buruk, tutup, sekat. Itu orang awam boleh buat. Itu yang pertama, sekat segala keburukan. Sekat ya. Sebagai orang awam. Tuan-tuan, di rumah kita ada televisyen. Sekat, jangan buka Astro di rumah pada anak-anak. Sekat. Jadi pintu keburukan yang menutup keburukan, pintu kebaikan. Buka rancangan TV Al-Hijrah ke, ceramah ke, TV Al-Manar ke, TV Al-Jazeera, atau TV-TV ceramah-ceramah Arab ke, atau cerita-cerita education. Buka. Itu tak apa. Saya kan, anak-anak saya banyak mengenal Tuhan dari filem National Geographic. Saya bagi anak-anak saya tengok National Geographic, mendekatkan mereka pada Allah. Bila mereka tengok binatang-binatang ni, mereka ingat kebesaran Allah. Ini yang disebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, ada 3 ayat. Kata ulama mufassir, Al-Quran ada 3 jenis ayat. Satu, ayat-ayat kauniyah. Maka berita macam National Geographic dan sebagainya, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kebesaran Allah yang mengajak kepada mentauhidkan Allah. Al-Quran dia ada 3 jenis ayat. Ayat kauniyah, ayat risalah. Yang kedua, ayat-ayat risalah. Ayat-ayat daripada Allah kepada Rasul-Rasul. Ayat-ayat mengenai risalah, syariat kepada Nabi-Nabi dia. Dan yang ketiga, ayat Al-Quran terbahagi kepada ayat-ayat wasiyah, pesanan-pesanan, perintah dan larangan. Kata para ulama, ayat Al-Quran ni ada 3. Kauniyah, risalah dan wasiyah. Maka sebab itu tuan-tuan, jadi pintu kebaikan, jadi pintu keburukan. Tutup keburukan, buka kebaikan sebagai orang awam. Itu yang pertama, take home message. Dapat mesej buruk, tutup, delete. Dapat berita buruk, delete, tutup. Dapat cerita tak elok, tutup, delete. Mati kat kita. Jangan sebarkan. Sekat anak kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita dari keburukan. Yang kedua, sebagai orang awam. Sebagai orang awam, dalam membantu amal ma'ruf nahi mungkar, kita sokong mereka-mereka yang melaksanakan kewajipan tersebut. Sokong. Tuan-tuan tak boleh buat amal ma'ruf nahi mungkar, tuan-tuan sokong orang yang buat. Sokong orang yang buat. Maka itu akan menjadi nasibun, akan menjadi habuan kepada tuan-tuan pada hari kiamat. Tuan-tuan musyarakah, ada saham, ada musyarakah, ada penyertaan, ada saham dalam melaksanakan kewajipan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang nak tutup pusat hiburan, kalau tuan-tuan tak boleh nak pergi tutup, sokong. Takkan nak bagi like dalam Facebook pun tak boleh, kedekut sungguh. Tapi takkan like saja, kan? Takkan nak like saja. Ibarat kata seorang ulama terkenal dari Mesir, Syekh Ali At-Tantawi. Kata Syekh Ali At-Tantawi, ada orang dia buka beg duit dia. Ni anak saya buat. Ada orang dia buka beg duit dia, kata Syekh Ali At-Tantawi. Lalu dia ambil duit yang paling sedikit dalam beg duit dia untuk didermakan. Tetapi bila dia meminta kepada Allah, dia minta syurga Firdaus yang paling tinggi.
Faham tak? Kata Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama yang terkenal dari Mesir, dia kata ada orang dia berdoa dekat Allah minta syurga Firdaus, syurga yang tertinggi, tetapi bila dia bersedekah, dia beramal soleh, dia nak buat kebajikan, dia ambil duit yang paling minimum, paling kecil dalam duit dia. Nampak sangat tak kena gaya. Jadi tuan-tuan, sebagai orang awam, kalau tuan-tuan tak boleh nak melaksanakan amal makruf nahi mungkar, sokong orang yang buat. Bagi derma, bagi sumbangan, bagi tenaga, bagi support, buat surat sokongan. Kami sokong. Jadi bila mana di Kelantan adanya pendustaan ke atas Nabi, orang menipu hadis Nabi, menipu capal Nabi, jubah Nabi, batu ababil, apa lagi macam benda lah dia tipu. Bila ada asatizah, ustaz-ustaz kita yang membantah kepalsuan ini, kita sokong dah. Kita desak Jabatan Agama Islam, kita desak Majlis Agama di Kelantan, kita desak pimpinan kerajaan negeri Kelantan untuk ambil tindakan. Kita sokong. Bila mana ada pusat judi, pusat hiburan, kita tentang, kita kena sokong. Kan sebelum ni kan ada satu brother nama Asri Janggut kan, yang membangkitkan isu pusat judi di Selangor. Pusat judi di Selangor. Balik-balik kena kecam. Kalau kita tak mampu nak mencegah pusat judi, kita kena sokong orang yang cegah. Pusat judi, pusat pelacuran, pusat-pusat yang keji yang didatangi oleh anak-anak muda kita. So sebab tu ada dua benda yang orang awam boleh buat. Satu, jadi pintu kebaikan, pintu keburukan. Orang minta derma, nak buka sekolah, nak buka bantuan. Kalau kita tak mampu nak bagi, jadi pintu kita sebarkan. Buka leluas pintu, buka peluang untuk orang dapat derma. Kalau orang bagi hadis palsu, kita jadi pintu yang menutup, tutup, jangan sebarkan. Orang buat benda jahat, hantar benda tak senonoh, buat benda yang tak elok, kita tutup. Tutup kat situ. Jangan viralkan. Kemudian kita sokong orang yang nak buat kebaikan dan mencegah kemurukan. Ini dah dua pesanan untuk orang awam boleh buat di mana-mana insya-Allah. Tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu kuliah kita pada pagi ini dan tengah hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk daripadanya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.